Ya, kita kembali lagi untuk mengikuti satu segmen wawancara bersama dengan narasumber yang pastinya tidak asing lagi. Kita bersama dengan Puan Irnawati binti Haji Mahir, merupakan pegawai pembangunan masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2022. Sudah pun kita bawakan ke studio secara istimewa pada kali ini Puan Irnawati. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadirah dan Wali. Betul? Ya, betul sekali. Apa kabarnya Puan pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nampaknya berseri-seri pelanga. Ada Kami nur dua di wajah. sentiasa Begitu juga berseri. kita lihat Puan Irnawati tidak pernah menghampakan kita terus Ya, ya betul bersama sekali. kami di Rampai Pagi dengan membawa aura yang positif dan juga keceriaan. Alhamdulillah. Apa tu ada kata sign language? Betul-betul kita ni. Alhamdulillah. Yes, sign language alhamdulillah. Macam ni alhamdulillah. Satu maklumat baru kami Yes. pelajari lagi pada hari ini. Belum lagi kita ni mengupas sudah ada maklumat baru. Kan ni belajar sikit-sikit. Wah, selepas ini mungkin Puan boleh berkomunikasi sign language saja kali ya. InsyaAllah. Untuk menjadi lebih eksklusif. Betul sekali. Jadi untuk sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2022, mungkin Puan Irna dapat menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan sambutan ini? Silakan. Terima kasih Nadirah dan juga Wali. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Assalamualaikum macam mana tu? Ani huruf A. Ani huruf A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Ani W. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam macam mana? Waalaikumsalam macam mana? Jangan turunkan kemari. Ani water. Ani water? Yalah. Ani water. Ani Waalaikumsalam. Kadang-kadang ada cakap hello. Ani hello. Ani H. Ani huruf H. Okey. Jadi mau lagi belajar. Agak susah ya, macam kalau banyak boleh Yalah. terlupa. Perlahan-perlahan. Macam Kalau mana? drive perlahan-perlahan lihat jalan raya. Kalau okey macam mana? Okey. Tapi yalah kita ni bercakap ni kalau bersama dengan mereka yang berkeperluan khas pendengaran kita ni bercakap dengan rapat ani. Okay, so that's why ani A, B, C, D, E, macam tu. Artinya aninya ia membaca kita ni dari sini. Ia mesti kita ni sama-sama praktis. Betul, betul. Masa mula-mula belajar, saya lihatlah ya, A, B, C sampai Z itu. Saya lihat memanglah ia menghadap macam mana kan. So kita ni buatlah A, B, macam mana? C, D, E, F kan. Sekali sudah dibuat, rupanya saya buat terbalik. rupanya terbalik, Yes, dibalasi macam tu. terbalik. Kalau dia macam mana itu? Macam mana? Ni A. Ni A. Biar orang tu yang nampak melihat. Nama saya, dia panggil cikgu. Cikgu IRNA. Ni diorang mesti lihat. So kalau orang cakap pun tadi melihat macam tu. So it's not easy. Betul? Betul? Rasanya kalau ni kita ni berbincang mengenai dengan Hari Antarabangsa OKU HAOKU. 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 Singkatannya ya? Singkatannya Haoku supaya kami Hari Antarabangsa. Jatuhlah. Tapi anyway kita ni baru sedikit kan lah. Kalau sekiranya kita ni bersama dengan mereka, rasanya siapa yang OKU sebenarnya? Kita ni. Kan? Kalau kita ni bersama dengan OKU yang berbahasa isyarat ani. Kalau kita ni langsung indah ada pengetahuan mengenainya, memang kita ni akan merasakan kesusahan. Betul, betul. So dalam konteks satu, siapa OKU? Siapa? Diri kita ni sendiri. Macam tu. So bagi saya, ini baru buka dimah pelangnya. So penerbit bagi saya waktu sampai 10.30. Kalau boleh. Jadi maknanya kan macam sebenarnya tidak ada perbezaan di antara Ketani dengan OKU itu. Cuma memang mereka memerlukan kadang-kadang kalau anggota diorang memerlukan wheelchair. Ini wheelchair ni. Kalau menjahit macam mana? Mengajar kita terus. So banyak perkara yang sebenarnya boleh Ketani pelajari daripada OKU. Okay. So
Hari Antarabangsa OKU ataupun HOKU ni memang sudah Ketani adakan beberapa tahun yang lalu. Kalau di Jabatan Muda Masyarakat anjurannya memanglah Jabatan Muda Masyarakat Kementerian Kebudayaan dan Sukan semenjak 2011. Tapi memang perkaraan ni sejak 1992 adalah merupakan salah satu resolusi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay? So sebenarnya banyak info ni I want to share karena supaya Ketani punya pengetahuan itu lebih lagi lah. And then it's Ketani sebenarnya untuk menerbitkan, untuk menerapkan dalam diri kita ni itu sifat empati, bukan saja simpati. Kesian kue ya tu. Macam mana kita akan bercakap tu kalau yang dapat mendengar. You see, kalau cuma Ketani kesihan, memang indahkan ke mana-mana lah. So maknanya Ketani mesti empati, merasakan macam tadi tu baru sedikit kan bagi salam, and then menjawab salam, minum, ni water, macam tu kan. So it's perkara tu kalau setiap satu tu kan dicakapkan. Kadang-kadang kalau anda dapat dicakapkan, boleh kita ni ijak. See, ani ijalah macam tu. Pelan-pelan, sikit-sikit belajar. Jadi sebenarnya tema memang dah sama setiap tahun. So tahun ni pasalnya ia terlampau panjang and then takut salah. Jadinya temanya pada tahun 2022 adalah yang Inggerisnya Transformative Solutions for Inclusive Development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. So ditranslate kepada bahasa Melayu, penyelesaian transformatif bagi pembangunan inklusif. Okay, inklusif ini satu perkataan yang penting bagi OKU. And then peranan inovasi dalam memacu dunia yang terbuka dan saksama. Ketani sekarang ini senang sebenarnya accessibility itu, tapi perlu kita ni fikirkan untuk OKU kita ni juga. Contoh saja yang simple accessibility parking kereta. Kalau sekiranya ada parking kereta untuk tanda OKU, ada tajuk orang mengakon. Tahan ni salah satu perkara yang perlu kita ni ubah. Betul. So it actually is kita ni punya mindset lah. Kita ni punya minda kita ni. Macam mana pola pemikiran kita ni. Kalau itu adalah untuk OKU, itu untuk OKU. Okay. So ini adalah perkara yang perlu kita ni ajarkan kepada diri kita ni sendiri and also the public lah. Kita ni ramai-ramai. Anda dapat macam saya, anda parking sana, itu okey, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang masih jua, tahani yang akan Ketani ajarkan. Okay? Sebabnya Ketani mesti melihat OKU itu sama macam Ketani cuma ada keperluan-keperluannya yang lain. Okay? So sambutan HOKU ni, mau saya bercerita mengenai dengan dia punya objektif. Ini adalah penting kerana objektifnya adalah untuk meraihkan pencapaian OKU ni dalam perkembangan masyarakat Ketani. Some people, okay, saya tidak mengatakan bis kita, tapi ada setengahnya, diorang indah memandang disingkirkan bis diorang ni. Walhal, ada yang sebenarnya indah memeduli, so neglect. So benda ini adalah satu, kalau Ketani melihat di negara-negara lain, Ketani rasa apa rasanya. And when you know that perkara itu ada juga sedikit terjadi di negara Ketani, apa yang sepatutnya Ketani buat? You see? So Ketani sebenarnya di setiap peringkat masyarakat Ketani ini ada mempunyai peranan masing-masing. Especially family, keluarga. Okay, seorang individu yang OKU memang ada indung bapanya, memang ada ahli keluarganya. Siapakah yang memelihara dan juga memastikan kebajikan dan kesejahteraan di orang itu? Yang pertama adalah ibu bapa dan juga ahli keluarganya. You see, jauh tak lagi kerajaan. So these are the mindset yang perlu kita ni ubah. Alright, sedikit-sedikit lah. So HOKU ni objektifnya adalah untuk meraihkan pencapaian OKU dalam perkembangan masyarakat dari aspek penglibatan dan kemajuan dalam sosial, ekonomi dan juga budaya. Nampak Ketani sebenarnya OKU Ketani ni ada kelebihannya. So kan sekarang ni kan Ketani malah mendengar ni, jangan fokus kepada negativity, okay? Ataupun toxic positivity. Kita ni lihat kepada yang positif. Atau kita ni memuhasabah diri. Alright, kita ni analyze diri kita ni. So same thing about OKU ni. Kita ni indah patut melihat cuma pada kekurangannya. Ya? Saya macam tadi kan, kalau yang dapat mendengar pun boleh kita ni bercakap apa semaya. Sekarang ni gini orang canggih, malu saya.
malu tahu. Pasalnya diorang lagi steady ni. Steady. Even yang mempunyai apa namanya tu OKU penglihatan, banyak assistive devices. Jamnya bercakap. Mobile yang bercakap. Cuma tu pulang bunyinya. You see, ketani yang tapi ia faham. ia faham. Ia ada tu dia punya speed. Ia kena bacakan teksnya tu. Ada software yang bacakan teks tu. Jadinya kalau tani mengumpat diorang boleh. Sen sejarahnya direct. Marong dua contoh. Jadinya diorang ada tu bacakan. Itu sekejap. Cuma tu bunyinya. Kalau ketani yang biasa ni, yang dapat melihat dan mendengar ni, Indah ketani faham. Indah faham. Saya sudah cuba balik. Nadira, berkeradut. Cuba lihat. Memikirkan sudah berkeradut. Tapi bis tu orang, hey, chill. Dengar Itu isi kelebihan cuma mereka ya. Pernah je sebenarnya saya dengar daripada salah seorang DJ radio juga sebenarnya Yes. yang mempunyai kelainan upaya dan ramai orang bertanya macam mana sebenarnya caranya untuk dapat membaca teks pendengar, dapat mendengar dan sebagainya. Yes. Katanya ada tu dari software ada yang punya devicesnya. software. Yes. Oh. And then lawas suaranya menyanyi tu. Oh, pandai menyanyi. Pandai menyanyi tu. Cuba ya nanti ya. But it's true. Maksudnya ketani sekarang ni tani kena accessible and then in an equitable world lah dunia ketani. Sama sebenarnya. And then ganya menambah sedikit lah daripada apa tu namanya perbelanjaan lah. Getting the software apa itu ini. Betul. It's true. So indada macamnya ketani boleh kalau dapat ni lagi bagus tadi perapak kana. Tapi if we need untuk memessage tidak ada masalah. Okay, and then the second objektif adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai dengan pelbagai isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh OKU dalam pelbagai konteks. Okay, ketania baru kirakan off anulah ni COVID macam tu sama macam dunia lain. Same thing macam ketani di Brunei ni apa sebenarnya isu-isu dan cabaran-cabaran OKU ni. You see, so banyak perkara-perkara yang boleh ketani apa tu namanya tingkatkan kesedaran ketani dan tingkatkan kesedaran masyarakat ketani. Yeah. Masih ada waktu kan? Kita masih Masih ada ada waktu waktu. sedikit. Kita berbaki 8 minit untuk 8 wawancara minit. ini. Ya, Jadi Rabbi. mungkin di kesempatan ini Puan dapat mengongsikan apa Sambutan. sebenarnya perisian-perisian lagi Yes. yang terkandung Terima dalam kasih. HOKU ni. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya tah, sama-sama. Jadi Nadira, Wali dan juga para penonton banyak acara yang telah pun disusun untuk HOKU ni dan Ani salah satunya je lah. Kirakan memberitakan mengenai dengan HOKU ni dan juga insya-Allah hari Jumaat ni ada khutbah yang khusus untuk hari antarabangsa OKU ni dan 3 hari bulan insya-Allah ada perutusan dan juga ada sambutan Majlis Qalbun Salim. So Majlis Qalbun Salim ini adalah membaca surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan ceramah daripada penceramah undangan kita ni daripada Kupu SP. So ia akan diadakan insya-Allah di Masjid As-Salihin dan juga tetamu kehormat adalah Yang Berhormat Menteri Kementerian Kebudayaan dan Sukan. So perisiannya atua ketani insya-Allah akan mengadakan apa namanya tu solat berjemaah selepas bacaan surah Yasin dan sebagainya dan kemudian diakhiri dengan tazkirah ataupun ceramah yang berkaitan dengan HOKU ni tadi. Jadinya ingin saya highlight ini adalah usaha kolaboratifnya Ketania. Yeah. Kami Japim ini dapat bekerja sendiri. Betul. We have itani anita istilah Whole of Nation natulah. Ketani benar-benar tatu Whole of Nation natu. So ani kami membuat program bersama-sama and then we have strategic partners. Ani ada Jabatan Haba Masjid involve Mora masjid dipinjam dan kemudiannya daripada Kupu SB. So this is important. Okay, bersama-sama. And then pada 4 hari bulan iaitu hari Ahad berjurut so mark your calendars. So hari Ahad itu di Bandar Kuchria akan kami adakan apa yang kami namakan sebagai Inclusive Fun Fest. Saya katakan tadi perkataan inklusif itu adalah penting. Betul. Kerana ketani mahu OKU ni ketani include ketani bawa bisurang ni bersama dengan ketani. Ada ketani ni different daripada diorang. Tidak disisihkan. Tidak disisihkan dan diorang ni one ticket ke syurga. Cerita dipikirkan itu. Jadi kami akan mengadakan di Bandar Kuchria
InsyaAllah juga cadangan tetamu kehormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perisiannya adalah mula-mula senam aerobik dan kemudiannya ada symbolic walk. Symbolic walk artinya kita ni akan berjalan sedikit saja dan kemudiannya akan banyak aktiviti yang diadakan di Taman Sermuda Omar Ali Saifuddin. Wah, amat Jadi menarik sekali. yes, datang beramai-ramai. Ini pun adalah satu kolaboratif daripada rakan strategik kami, The Impian Project, kami panggil TIP, Lavida dan juga SOBD. InsyaAllah persatuan-persatuan NGO OKU yang lain pun akan hadir dan juga bis kita, please datang. Ramai-ramai kita ni di sana untuk menyambut dan sama-sama kita ni include diri kita ni. Dan untuk yang terakhir, okay, pada 8 hari bulan Disember akan diadakan satu pameran yang kami namakan pameran seni Art for All. Jadi ini insya-Allah akan diadakan di Hub Energy. Okay, so Di dermaga. Yes, dermaga bangunan Kastam Lamata. Datang terbis kita ke sana insya-Allah. Kami akan men-showcase kami akan mempamerkan itu ni yang saya katakan tadi. Jangan kita ni rasa kita ni normal kita ni yang steady. No. Diorang itu sebenarnya ada lagi steady dan diorang banyak ada yang pandai melukis, pandai menjahit, and then it's going to be great. Ada kelebihan-kelebihan yang dilebihkan. Memang betul Wali. Memang kelebihan mesti ada. So kita ni jangan pandang kepada kekurangan, kita ni fokus kepada kelebihan bersurang. Okey. So itu pulang saja. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Banyak sama-sama. Sama-sama. Banyak yang kita pelajari dan juga banyak yang telah pun kita ketahui bersama perbualan kita pada pagi ini sekitar sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya bagi tahun 2022 Masihi ini ya. Jadi sebelum kami menutup ruangan wawancara ini Puan ya, dari Puan Ernawati sendiri mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dan juga mungkin berpenasihat dan juga tips yang boleh dikongsikan khususnya kepada masyarakat sekeliling terhadap hak oku ini. Hak oku ini. Macam lain tu bahasa dia hak oku. Okey. Terima kasih Wali dan juga Nadira. Sebenarnya apabila kita ni bincangkan mengenai OKU ni, sekarang ni kita ni semakin nampak sama macam isu kesihatan mental. Okey. So tapi saya mengakui banyak perkara lagi yang masih perlu kita ni pelajari. Jadi ini khusus untuk hak OKU ni, harapan saya bis kita datanglah, melihatlah sendiri macam mana dan bersama dengan bis turangan ni, include yourself bersama dengan OKU ni. Kadang-kadang ada orang yang boleh kami melawat ke pusat bahagia, lawat boleh, datang boleh, dan juga boleh kami ke Semata, ke Pusat Ihsan, ke mana-mana persatuan OKU boleh. Sebenarnya tapi we coordinate lah. Kadang-kadang habis kita datang rupanya dah ada orang kan lesen habis kita. Jadi itulah membicarakan mengenai dengan OKU itu is a very big thing lah and then kita ni mulakan dengan hati kita ni. Betul sekali. So kita ni melihat itu dengan bukan sahaja simpati tetapi dengan empathy. Kadang-kadang ada istilah sampai keluar istilah macam mana. Kalau yang dah terdapat orang OKU itu ia indah akan faham. So kadang-kadang ada orang yang menuding saja jari. Dia pandai mengasuh anaknya tu. Lompat sana, lompat sini, sigatai sana, sigatai sini, kerapak macam itu. It's not easy. Betul. Okay, so kita ni tu pupuk tu rasa tu dan kita ni tingkatkan lagi ilmu kita ni dan kalau kita ni sudah tahu, kita ni share lagi dengan yang lain. Apa tadi? Sikit-sikit saya belajar. Wah, sikit-sikit saya belajar. Memang amat ringkas sekali harapan Puan Erna tapi amat mendalam impaknya ya. Betul sekali berkenaan dengan simpati dan empati itu. Terima kasih macam mana tadi ni Puan? Terima kasih 4 jari, 4 jari. Terima kasih. Terima kasih Puan. Kalau macam ni lain tiap. Lain tiap. Ini mungkin macam mana? Terima kasih. Jawapannya tadi sama-sama macam mana balik? Sama-sama. Macam ni ya? Eh. Oh, macam ni.
Kalau macam Sama-sama. mana? Sama-sama. Kalau macam ni, entahlah. Terima kasih Puan berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk kita mengupas dengan lebih lanjut. Banyak sekali informasi dan maklumat semasa telah pun kita pelajari dengan segmen wawancara ini, walaupun ringkas dan masa sangat mencemburui kita ni, tapi yang paling penting pengisiannya sangat padat dan signifikan pun, impaknya pun sangat signifikan juga untuk kita ni semua. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali kami ucapkan. Sama-sama. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam kesempatan InsyaAllah. Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai bahasa isyarat saja Puan Erna sekarang ya. Betul, dan kita baru saja bersama dengan Puan Ernawati binti Haji Wahir, merupakan Pegawai Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Baik, mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik dan juga rakan-rakan kita ini yang terus sama menjayakan siaran Rampai Pagi ini, kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, sampai jumpa lagi.